tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya nak mengucapkan tahniah. Tahniah kepada orang Pahang. Sebab apa? Orang Pahang hampir-hampir nak mengubah kerajaan negeri. Betul tak? 17. Kalau tak keranalah sahabat-sahabat saya daripada dalam UMNO, dalam Barisan Nasional tertipu kerana mengundi Barisan Nasional hari itu dibagi tahu tak dapat DAP. Jadi adalah yang undi Barisan Nasional beria-ria. Sebab hari-hari dinyanyikan cukuplah sekali ditipu, cukuplah sekali ditipu. Last kena tipu juga. Kali ini dengan Zahid, undi Barisan Nasional dapat DAP. Kalau tak pasal itu, saya rasa kemenangan di Pahang itu sudah pasti. Begitu juga kalau kita tengok di seluruh negara, dalam PRU yang lepas, gelombang, yang orang panggil gelombang hijau lah, dia orang panggil gelombang hijau. Tapi sebenarnya gelombang rakyat kalau kita tengok pada ketika itu. Kenapa? Kenapa orang undi Perikatan Nasional ketika itu? Kalau kita ingat lagi, saya di Putrajaya. Putrajaya ni kubu kuat UMNO. Macam sini lah. Sini kubu kuat Barisan Nasional dan UMNO, betul? Kalau ikut undi lah. Betul Tapi saya percaya di belakang-belakang tu ramai kawan-kawan kita daripada UMNO. Waktu saya berceramah di Kedah sebelum PRN dulu, di Kelantan, di Terengganu, sahabat-sahabat UMNO, ketua-ketua cabang ada kat belakang tu. Dan saya rasa malam ini pun sama juga. Sebab apa? Sebab mood waktu pilihan raya umum yang lepas di Putrajaya sendiri, kalau tengok, penolakan terhadap Barisan Nasional dan UMNO adalah pertamanya kerana tak nak Zahid. Orang Pelangai nak Zahid ke? Nak? Tak nak. Yang kedua, kenapa mereka tak nak undi Barisan Nasional di Putrajaya? Karat. Kerana parti yang terkait rasuah. Orang PKR hari-hari nyanyi lagu. Apa lagunya? Hoi, 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 yahoo. Jadi ada juga orang Pahang yang tak nak mengundi Barisan Nasional, tak nak undi Perikatan Nasional, terundi Pakatan Harapan kerana tertipu dengan lagu hoi, 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 yahoo. Last dapat juga Zahid. Dapat juga parti yang dikaitkan dengan rasuah. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kerajaan yang diterbentuk hari ini adalah kerajaan yang lahir daripada pertama pengkhianatan terhadap undi-undi pengundi mereka. Anwar Ibrahim khianat kepada pengundi Pakatan Harapan, betul? Orang yang undi Pakatan Harapan tak nak Zahid dan tak ada Barisan Nasional, betul? Betul. Saya yakin itu cerita lain pula. Orang-orang Barisan Nasional juga dikhianati undi mereka. Sebab tak pernah terfikir dalam kepala mereka, bila undi Barisan Nasional, mereka akan mengangkat seorang bekas penjenayah liwat menjadi Perdana Menteri. Itu fakta dalam sejarah. Dan tidak pernah terfikir dalam kepala mereka, bila mereka undi Barisan Nasional, mereka akan dapat DAP dan golongan liberal dan sekular yang datang sekali bersama Pakatan Harapan. Tak pernah terfikir. Sebab itu tuan-tuan, mood dalam PRU 15, tolak parti rasuah, tolak Zahid, tolak parti penipu. Dan disebabkan itu, gelombang menyokong Perikatan Nasional sangat besar. Berapa yang kita dapat hari itu daripada undi?
Undi-undi pengundi baru yang pergi kepada Barisan Nasional cuma 1%. Undi yang pergi kepada Pakatan Harapan 6% saja. Undi baru ya. Undi yang pergi kepada Perikatan Nasional 44%. Ramai tak? Ramai. Dan kita tengok tren pengundi menolak Pakatan Harapan itu sangat kuat. Orang tak perasan PKR sebenarnya prestasi dia waktu PRU yang lepas cuma 29%. Lebih kurang teruk dengan UMNO juga 27%. 21.7%, lebih teruk lagi. Dan ini diteruskan lagi tuan-tuan. Dalam PRN yang lepas, kalau tuan-tuan tengok mood rakyat, walaupun kita tidak menang 3 negeri, tapi tuan-tuan tengok mood rakyat. Jangan cakap di Terengganu lah, tanya lah Terengganu. Tak ada batu nisan. Di Kelantan ada batu nisan. Di Kedah adalah 3 colok. Itu saja. Dan di 3 buah negeri yang lain, tuan-tuan tengok peratus peningkatan pengundi kepada Perikatan Nasional menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Di Selangor, yang dulu enjoy majority 2/3, hilang 22 kerusi kepada Perikatan Nasional. Penang tak pernah ada kerusi. Ada 7. 3 di kawasan Anwar sendiri Perbatang Pauh 3-0. 11 Penang, 3 di kawasan Anwar. Malu tak? 3-0. Nur Izzah dulu kalah 4-0. Negeri Sembilan, undi meningkat. Ada 10 kawasan, 11 kawasan, tipis. Maksudnya rakyat bersama Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana selepas PRU 15, orang sudah mula tahu, termasuk ahli UMNO. Ahli UMNO dah tahu bahawa undi Barisan Nasional kali ini maksudnya mengekalkan Zahid sebagai presiden yang diangkat dengan cara haram melalui usul haram yang melanggar peraturan mesyuarat PAU 2022 dan juga melanggar perlembagaan UMNO. Presiden yang dinaikkan dengan cara haram. Bukan semua orang UMNO nak. Mereka malu ada presiden yang macam ni. Tapi hak mereka dinafikan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Dan orang-orang UMNO inilah yang telah tidak mengundi Barisan Nasional dalam 6 negeri. Sebab itu tuan-tuan tengok keputusan yang sangat hebat di 6 negeri. Mereka buatlah alasannya politik wang lah. Tapi terbukti Kuala Terengganu bertambah lagi undi. Tahniah. Membuktikan apa yang Lokman Adam kata tak betul. Membuktikan apa yang Anwar Ibrahim kata tak betul. Membuktikan bahawa walaupun dalam keadaan terikat, walaupun dalam keadaan dizalimi, walaupun keadaan disekat, diserang, akaun bank dibekukan, Perikatan Nasional masih ada tempat di hati rakyat. Sama juga dalam PRK di Johor. Pulai 48,000 beralih daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional. Kita tak menang, tapi undi bertambah. Kita tak menang, tapi kita rasa lega dan gembira kerana kita lihat rakyat bersama kita. Betul tak? Mereka menang, tapi mereka yang susah hati. Betul tak? Mereka kata macam-macam. Lokman Adam boleh kata apa? 4,4 juta, 4,2 juta bodoh kerana mengundi Perikatan Nasional. Sampai orang yang belajar kat pasti pun dia takut. Takut ni, inilah jadi masalah. Itu yang jadi pemuda Barisan Nasional, pemuda UMNO yang
tak faham bahawa tai cicak tu kalau terpijak tak terbatal lagi sembahyang. Bab fardu ain pun masalah. Betul? Tuan-tuan, mood rakyat sebenarnya sudah bersama Perikatan Nasional. Di negeri ini, tuan-tuan tak pernah merasa pemerintahan, tak pernah merasa pentadbiran daripada orang lain selain daripada Barisan Nasional, betul? Tuan-tuan tak pernah nampak apa yang dikecapi oleh Terengganu, Kelantan dan juga Kedah, betul? Tuan-tuan tak pernah nampak apa yang dikecapi oleh Selangor dan Penang, betul? Sebab itu hari itu tuan-tuan hampir mencipta sejarah. Kerana kalau kata hari itu orang UMNO pun tahu undi Barisan Nasional dapat DAP dan Anwar Ibrahim, kemenangan sebenarnya bersama tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah negeri ini akan mendapat nikmat dan rahmat macam mana negeri lain. Orang nak kata Terengganu macam-macam, minta maaf lah. Saya berceramah di Kijal, Datuk. Orang panggil calon Kijal itu tu Tok Mung Taman Strawberry Berhantu. Sebab apa? Sebab dia suka banner benda-benda yang akhirnya jadi gajah putih. Membaziran. Pernah ingat Stadium Runtuh? Terengganu. Taman Ilmu, saya tak tahu jadi apa. 100 juta. Dan hutang-hutang ini sekarang sebenarnya dibayar oleh kerajaan yang ada sekarang. Dan Anwar Ibrahim nak belagak kata minta gaji dari ingat duit bapak dia ke? Tak tuan, dia tak faham. Gaji Anwar Ibrahim, gaji menteri-menteri, kita rakyat yang bayar, betul? Performan teruk, kerja main, nyanyi sana, nyanyi sini, jalan sana, jalan sini, betul? Hatta pergi bercakap dengan wartawan CNN, tak apa yang dia jawab. Malu tak? So sebagai orang yang membayar gaji Anwar Ibrahim, allowance dia, rumah dia, maid dia, bil elektrik dia, makan dia, pegawai dia, bodyguard dia, kereta dia, tol dia, minyak dia, kita patut bagi tahu pada dia. Helikopter dia. Ada yang tertinggal helikopter dia. Kita kena bagi tahu pada dia dan menteri-menteri dia, kami rakyat yang bayar duit anda. Kami yang bayar allowance anda. Kami yang bayar pegawai-pegawai anda. Buat kerja elok sikit lah. Macam mana kerja nak elok, tuan-tuan dan puan-puan? Tadi Datuk Seri Mas Amiati cerita Thailand, betul? Thailand. Perdana Menteri dia masuk, menang, tak sampai sebulan sudah ada satu blueprint macam mana nak bantu rakyat. Di negara kita juga Perdana Menteri sehebat itu, melainkan yang ini. Tuan-tuan ingat lagi tak zaman Tuan Dr. Mahathir? Waktu itu krisis mata wang 1998. Tuan Dr. Mahathir hari-hari tengok data, hari-hari duduk dengan Majlis Tindakan Ekonomi. Tak sampai 6 bulan masalah selesai. Ingat lagi tak? Tuan-tuan tengok waktu Datuk Seri Najib ambil alih negara daripada Pak Lah, waktu itu ekonomi dunia teruk. Ekonomi negara pun teruk. Di Eropah, Greece, Spanyol hampir bankrupt. Datuk Seri Najib datang duduk buat bengkel 2-3 bulan, masalah mula nampak penyelesaian. Tan Sri Muhyiddin, COVID tak pernah ada di dalam negara ini dan di mana-mana negara di dunia. Tan Sri Muhyiddin angkat sumpah awal Mac. Sebelum hujung Mac, sudah ada bantuan prihatin kepada rakyat yang menyenangkan kita pada waktu itu. Betul tak? Tuan-tuan terasa tak hidup hari ini lebih susah daripada zaman pandemik dulu? Terasa tak? Zaman pandemik pernah beratur dah kita nak pergi ambil beras berebut macam hari ini. Zaman pandemik masa itu pernah ke kita terpaksa beli beras pada harga RM48? Ringgit tu. Tuan-tuan pernah tengok dah gula tak ada dalam pasaran. Tiba-tiba ada gula premium. Nak beli kena ada beli gula premium. Gula yang biasa. Akhirnya kita rakyat yang kena bayar lebih.
Apa beza gula premium dengan gula biasa ni? Sama je daripada tebunya dah. Sama daripada sumbernya. 6 hari bulan Disember makin naik dan makin kecil tu. Sebesar telur India. India sensitif lah. Telur tu daripada India. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di luar sana, sebab apa hari itu Cikgu Bat dengan saya berarah buat report polis. Kenapa kita nak selamatkan Malaysia ini? Kerana dalam Malaysia ini banyak masalah sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sampai sekarang. Bukannya masih sejahtera, makin menderita, betul tak? Keadaan negara, tuan-tuan tengok pasaran saham RM2 dan sebagainya, makin elok ke makin teruk? Pakar formula berguna ke tak berguna? Tak berguna. Sebab itu tuan-tuan, kita nak selamatkan Malaysia. Sebab bukan saja isu selamatkan Malaysia, ini isu Zahid yang dilepaskan secara kita rasa ada masalah. Sebab itu saya buat laporan polis. Kita nak tengok kenapa sebelum Zahid dilepas, ketua pendakwaan sampai digugurkan daripada kes. Apa game mereka ni? Kita minta polis siasat tengok balik Peguam Negara Lama, Peguam Negara Baru, tim pendakwaan. Kita nak tengok kat mana benda yang tak betul. Siasat juga SPRM, sebab ada kebocoran, dan kebocoran itu mungkin dipalsukan. Tapi bukan isu Zahid saja, isu rakyat banyak lagi. Kos hidup tinggi, harga barang meningkat. Kita dah bagi tahu daripada bulan Februari. Menjelang raya, harga barang dah mula naik. Selepas Februari, kita dah bagi tahu depan ni nanti akan ada krisis beras. Apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Naik lembu. Nak sampai ke mana? Dalam kerajaan, saya boleh cerita walaupun dalam pandemik, kepimpinan Perdana Menteri dan negara bekerja dalam kabinet adalah dalam semangat berpasukan yang baik. Sebab itu masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Perdana Menterinya ada, Menteri Kewangan duduk dalam pelbagai meeting mesyuarat, termasuk jawatankuasa inflasi, jawatankuasa COVID dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tanya sekarang, tuan-tuan tengoklah Perdana Menteri kita. Dia ada berapa jawatan? 3. Perdana Menteri kita adalah Perdana Menteri, dia juga Menteri Kewangan, dia juga Menteri Wilayah. Bila dia mansuhkan Kementerian Wilayah, bagilah orang lain sama, ini tak masuk lagi yang khazanah dan sebagainya. Tuan-tuan, ada 3 jawatan. Tuan-tuan nampak tak dia fokus buat kerja? Tak nampak kan? Tuan-tuan nampak tak dia macam Tuan Dr. Mahathir duduk tengok masalah hari-hari? Nampak tak? Yang tuan-tuan nampak dia buat apa? Apa bodoh, jalan sana jalan sini, tunjuk langit, nyanyi, naik helikopter, berceramah dengan student, jawapan pun tak betul, pergi luar negara. Betul? Sebab itu masalah tak selesai. Menteri-menteri dia tuan tengok, yang bawah KPDICP mungkin 10 item aja. Item-item lain, barangan-barangan yang lain, semua bawah Kementerian Pertanian. Saya nak tanya tuan-tuan, Mak Sabu ni baru timbul bulan lepas tu lah. Baru nak bincang dengan India pasal beras kan. Daripada bulan 2 tu dia buat apa? Tidur lembu, Gistri merah apa? Kesian. Kalau tuan-tuan tengok Fizi pula, pakar formula gagal. Apa dia buat? Buy right. Buy right. Dulu pandai,
Masalah PR, sekarang semua kena tanya bank negara. Dulu pandai, kalau duit ATM, hancing. Dan dia boleh, dalam masa krisis ini, dia boleh duduk juri dalam rancangan TV. Teruk tak teruk? Tuan-tuan bayar gaji mereka ni kan? Teruk tak teruk? Nik Nazmi, Menteri TikTok, Menteri Kartun, ugut netizen, hantar polis tengah malam. Tak cukup tengah malam main TikTok, dalam pejabat main TikTok, menari dekat studio radio. Tuan-tuan, negara dalam krisis. Negara dalam krisis ekonomi. Negara dalam krisis kewangan. Rakyat dalam krisis. Perdana Menteri dan Menteri tuan-tuan boleh buat main-main. Banyak sangat masa mereka. Kalau tuan-tuan yang bayar cukai, tuan-tuan nak buat apa dengan mereka? Tukar. Rombak tak selesai, betul? Tukar. Tanam. Nakal sangat tu. Berapa ramai menteri pun tak jadi apa. Nak tambah lagi ni. Tuan-tuan, sebab itu pelangai penting. Sebab itu mengundi Cikgu Kasim penting. Sebab itu memenangkan Perikatan Nasional penting. Harapan kita, walaupun kita tahu ini kubu kuat, ini kubu kuat, kita tahu. Harapan kita, kalau kursi ini boleh menang, harapan untuk menukar kerajaan negeri lebih tinggi. Saya percaya ramai orang Pahang tak nak geng-geng Musang King ni, betul tak? Betul, betul. Tak cukup ceroboh tak nak, minta lagi secara halal. Boleh tak boleh? Tak boleh. Di 6 negeri hari itu kita telah tunjukkan bahawa 3 negeri menang tanpa soal. 3 negeri lagi orang UMNO dan orang Pakatan Harapan atas pagar pun undi Perikatan Nasional. PRK Simpang Pulai, Pulai dan Simpang Jeram. Terbukti orang UMNO dan orang Pakatan Harapan undi juga Perikatan Nasional. Tuan-tuan, kita nak selamatkan Malaysia. Pahang, tuan-tuan tak pernah rasa kerajaan lain. Tuan-tuan tengok bila dah bertukar kerajaan, susah balik nak Barisan Nasional dapat balik. Betul tak? Tuan-tuan tengok Selangor dulu. Waktu Pakatan Rakyat ambil alih Selangor, mana ada pengalaman, betul? Sampai sekarang UMNO tak boleh ambil. Kelantan zaman Tok Guru Nik Aziz, ada pengalaman, tapi negeri tak ada. Sampai sekarang elok, betul? Orang komplain pasal air. Tuan-tuan, Kelantan adalah satu-satunya negeri yang tak ada ampangan bekalan air macam negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Tuan-tuan sedar tak? Pahang ada 9 tau. 2 bekalan air, 5 untuk banjir, 2 untuk hidroelektrik. Masih banjir tak Pahang? Ada elektrik tak kawasan? Ada kawasan yang tak ada elektrik tak? Air pun tak ada. Betul? Ini Pahang yang daripada dulu kerajaan pusat tak pernah bina ampangan. Anak tiri kan pula. Tuan-tuan bayangkan kalau kerajaan bagi layanan yang adil kepada Kelantan, Kelantan pun akan jauh berbeza hari ini. Sekarang pun dah okey. Sebab tu orang Kelantan, orang Terengganu tak ubah. Orang Kedah, tuan-tuan tengok bawah transformer Sanusi. Sebab itu tuan-tuan, pelangai ni bagi menang. Baru tuan-tuan tahu keindahan kenapa beberapa negeri yang berubah daripada Barisan Nasional ini tak tukar-tukar sampai hari ini. Tuan-tuan tak pernah merasa kan? Tuan-tuan kena rasa. Sebab orang yang tukar itu tak pernah
tukar balik. Tuan-tuan, hari ini di Pelangai penuh berah. Betul? Penuh gula. Naya orang lain. Kawasan lain tak ada. Putrajaya pun berebut. Naya orang Masjid Tanah. Tuan-tuan beruntung sebab ada PRK. Jangan sampai kita jadi dalam kerajaan 22 bulan dulu. Nak bantuan kena doa orang meninggal. Janganlah, na'udzubillah. Baru ada PRK. Tak nak jadi macam tu. Tapi kerajaan hari ini lebih teruk daripada 22 bulan. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan dapat beras, tuan-tuan dapat gula, tuan-tuan dapat tepung, tuan-tuan dapat macam-macam sebab apa? Kalau kita buat rasuah, kalau orang lain tak. Kalau tak dekat Terengganu tu masuk poket pun lepas. Jadi orang PM buat jadi rasuah. Orang Pakatan buat tak rasuah. Zahid Amini buat tak rasuah. Okay. Tuan-tuan, undi yang akan menentukan sama ada di pusat akan ada lebih keberanian di kalangan ahli parlimen, Barisan Nasional, GPS, GRS untuk menarik balik sokongan dan membuat undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau di Pelangai ini kita dapat buktikan bahawa suara rakyat lebih besar daripada apa yang ditarik kepercayaan kepada Perdana Menteri. Nak tak nak? Nak tak nak? Kalau nak, besok, lusa, pastikan undi Cikgu Kasim, undi Perikatan Nasional, pastikan kita semua dapat selamatkan Perikatan! 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 Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.